11 kes COVID-19 ditempatkan dalam kategori 4 yang memerlukan bantuan oksigen dan di bawah pemantauan rapi. Manakala 7 kes kini berada dalam kategori 5 kini berada di unit rawatan intensif dan memerlukan bantuan mesin pernafasan. Sementara itu, 8 kes COVID-19 telah meninggal dunia. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, memaklumkan perkara tersebut semasa sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19 di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan. 3,155 kes baru telah dilaporkan, yang membawa jumlah keseluruhan sebanyak 100,173 orang. Daripada jumlah kes baru ini, 2,519 adalah hasil ujian ART yang telah dimuat naikkan ke aplikasi BruHealth, manakala 636 adalah hasil dari 4,756 ujian makmal RT-PCR yang telah dilakukan dalam masa 24 jam. Sementara itu, 4,106 kes telah disahkan sembuh, yang membawa jumlah kes yang sembuh di negara Brunei Darussalam kepada 60,748 kes, manakala jumlah kes aktif ialah sebanyak 39,270 kes. Pada masa ini, kadar pengisian katil di pusat-pusat pengasingan di seluruh negara atau bed occupancy rate ialah sebanyak 9.2%. Dalam pada itu, 309 kes aktif sedang menerima rawatan di pusat-pusat pengasingan dan hospital-hospital. Manakala seramai 38,961 kes positif kini sedang menjalani pengasingan diri di rumah. Semasa sidang media, Menteri Kesihatan turut mengongsikan pencapaian program vaksinasi kebangsaan sehingga 8 Mac 2022. Pencapaian program vaksinasi kebangsaan bagi mereka yang menerima 3 dos vaksin ialah 57.3% dari keseluruhan penduduk negara ini. Manakala kadar 1 dos dan 2 dos adalah masing-masing melebihi 94%. Bagi sekatan pergerakan yang dijalankan dari jam 12 malam hingga 4 pagi, satu pelanggaran arahan telah dikeluarkan denda kompaun di seluruh negara, di mana ianya adalah pelanggaran arahan untuk berada di rumah. Majlis Sambutan Isra' dan Mikraj Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri bagi peringkat kementerian diadakan secara maya petang tadi. Tahun ini acara dikendalikan oleh Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan. Hadir Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Seri Kerna Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri. Ceramah khas bertajuk Kemana Hatimu Ketika Sembahyang menjadi pengisian majlis disampaikan oleh Muhammad Nasheed bin Supri, Pegawai Ugama Pusat Dakwah Islamia. Selain bagi memperingati peristiwa agung Isra' dan Mikraj, majlis juga diadakan untuk menghayati kewajipan dan fadilat melaksanakan sembahyang fardu 5 waktu. Juga mengadakan majlis sambutan Isra' Mi'raj Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Majlis dikelolakan oleh Jabatan Kemajuan Pelancongan. Hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ali bin Apong, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Majlis ceramah khas bertajuk Sembahyangku Kerana Allah yang disampaikan oleh Awang Isham bin Ismail, Pegawai Perkembangan Ugama Pusat Dakwah Islamia. Antara lain, kandungan ceramah menekankan pentingnya bagi setiap umat Islam mengerjakan sembahyang 5 waktu semata-mata kerana mentaati suruhan Allah Subhanahu Wa Taala dan sebagai tanda mensyukuri nikmat yang diberikan olehnya. Sementara itu, ceramah khas dan bengkel kesempurnaan solat menjadi pengisian majlis sambutan Isra' dan Mikraj Universiti Brunei Darussalam UBD yang dianjurkan secara maya petang tadi. Hadir Datin Dr. Hajah Anita bin Nurul Zahrina binti Pihin Orang Kaya Laila Wijaya Datuk Seri Setia Haji Awang Abdul Aziz, Naib Chancellor Universiti Brunei Darussalam. Sementara itu, bengkel kesempurnaan solat dibahagikan kepada 2 sesi dengan sesi pertama diadakan petang tadi. Bengkel dan ceramah diharap dapat dimanfaat dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Projek Bersamamu Selapun dilaksanakan bagi membantu meningkatkan sosioekonomi penduduk di Kampung Selapun, daerah Temburong. Diungkayahkan oleh kumpulan Ittifaq yang melibatkan 9 orang peserta kursus pembangunan eksekutif, pegawai-pegawai pengurusan pertengahan kerajaan, EDP MMO ke-32, projek Bersamamu Selapun diadakan petang tadi di pos dakwah Kampung Selapun, Mukim, Batu Apoi. Hadir yang berhormat Pihin Udana Khatim Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Osman, Menteri Hal Ehwal Agama yang menyerahkan barangan wakaf dan derma. Pondok jualan sumbangan NGO ini akan menjadi platform tambahan bagi penjualan produk satu kampung satu produk selain dapat meningkatkan sara diri warga kampung. Kumpulan Ittifaq berharap projek tersebut dapat membantu penduduk untuk menghasilkan produk mereka sendiri. Harapkan agar warga Kampung Selapun dapat meningkatkan sara diri mereka dalam sama-sama meningkatkan perniagaan yang diinginilah. So, mudahan dari penyediaan pondok ini diorang dapat nanti memajukan diri mereka. Hubungan kerjasama di antara negara Brunei Darussalam dan Jepun semakin berkembang apabila kerajaan serta rakyat Jepun terlibat dalam usaha negara Brunei Darussalam menangani pandemik COVID-19 melalui sumbangan vaksin, sungkup muka dan alat ujian kendiri ART. Duta Besar Istimewa dan Mutlak Jepun ke negara Brunei Darussalam menyatakan perkara tersebut semasa majlis resepsi sempena hari ulang tahun ke-62 Maharaja Jepun. Mewakili kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia ke majlis ini, Yang Berhormat Pihin Datu Lala Raja, Meja Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Pertahanan kedua. Tuanan Terutama Maida Toru dalam ucapannya juga mengongsikan sebagai negara di Asia dan rantau Indo-Pasifik, Jepun dan negara Brunei Darussalam berkongsi kepentingan dalam pelbagai bidang. Ini termasuk memperluaskan kerjasama dua hala dengan menyokong usaha negara Brunei Darussalam untuk mempelbagaikan lagi ekonomi selaras dengan dasar perubahan iklim kebangsaan. Majlis berlangsung di salah sebuah hotel di Gadong. Kementerian Pendidikan dan Unified National Network Sendirian Berhad UNN menandatangani perjanjian bagi pembekalan komputer riba dan data internet untuk para pelajar dan tenaga pengajar. Ia merupakan usaha membantu pelajar yang kurang berkemampuan serta tenaga pengajar dari sekolah-sekolah kerajaan di bawah Kementerian Pendidikan bagi pembelajaran dan pengajaran dalam talian. Menyaksikan penandatanganan Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Hamzah bin Haji Sulaiman, Menteri Pendidikan, menandatangani bagi pihak Kementerian Pendidikan, Dr. Haji Azman bin Ahmad, Setiausaha Tetap Pengajian Tinggi Kementerian Pendidikan, manakala UNN diwakili oleh Awang Haji Khairuddin bin Haji Abdul Hamid, Setiausaha Tetap Pelaburan Kementerian Kewangan dan Ekonomi, selaku timbalan pengerusi dan lembaga pengarah syarikat berkenaan. Projek 3 tahun ini dikendalikan oleh konsortium syarikat UNN bersama syarikat-syarikat telekomunikasi tempatan. Sementara itu, para pegawai dan guru-guru sekolah-sekolah kerajaan di bawah Kementerian Pendidikan menzahirkan rasa syukur atas projek pembekalan komputer riba dan data internet. Projek tersebut disifatkan sebagai sangat penting bagi memudahkan para guru dan pelajar bagi melaksanakan pengajaran dan pembelajaran dalam talian. Para guru akan dapat merancang dengan efektif atau berkesan pengajaran dan pembelajaran baik secara bersemuka di sekolah maupun secara dalam talian.
Kami akan dapat mempertingkatkan lagi prestasi dan kualiti pengajaran kami dan juga pembelajaran murid-murid yang masa ini sentiasa dinamik dan mengikut perubahan masa yang diperlukan. Membantu dan memudahkan guru-guru mengajar murid-murid secara dalam talian dengan menggunakan aplikasi-aplikasi tertentu seperti MS Teams, Zoom, WhatsApp dan Microsoft PowerPoint dengan lebih lancar dan efisien. Guru-guru bukan sahaja dapat menggunakannya dalam pengajaran dan pembelajaran dalam talian, malah dapat digunakan dalam keadaan norma baharu seperti mesyuarat, taklimat dalam talian. InsyaAllah ia akan dapat membawa para guru dalam melaksanakan tugasan dengan lebih kreatif dan inovatif dalam pengajaran dan pembelajaran dalam talian. Proses penyediaan bahan pengajaran dan pembelajaran akan menjadi lebih lancar dan teratur. Selain daripada itu, komputer riba ini juga dilengkapi dengan SIM card dan ini membolehkan para guru untuk melalui internet, tidak mengira tempat dan masa. Adanya bantuan ini yang akan dapat dimanfaatkan sepenuhnya dalam proses pembelajaran dan pengajaran. Kerana kita ni sedia maklum masa ni pembelajaran secara dalam talian ataupun online learning. Semoga dapat memberi manfaat kepada guru dan khususnya kepada semua pelajar yang diajar supaya tidak tercecer. Malah guru-guru akan sentiasa memastikan pelajar semua dapat mengikut pengajaran dan pembelajaran dengan lebih baik, teratur. Boleh membantu guru-guru untuk lebih advance lah di sana dengan penggunaan data dengan komputer riba ni. Kami boleh lagi membuat pengajaran secara online, okay, dan at the same time boleh membuat blended learning di dalam kelas, okay, bersama dengan penuntut. Kami guru-guru daripada Sekolah Rendah Mabuhay setinggi-tinggi menyembahkan ucapan menjunjung kasih kehadapan Majlis Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah di atas kurnia komputer riba dan data internet kepada guru-guru di sekolah kerajaan. Menjunjung kasih. Kami guru-guru dari Sekolah Menengah Pengarah Anak Puteri Hajar Masnah setinggi-tinggi menyembahkan ucapan menjunjung kasih ke hadapan Majlis Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam di atas kurnia komputer riba dan data internet kepada guru-guru di sekolah-sekolah kerajaan. Menjunjung kasih. Kami guru-guru dari Sekolah Rendah Datuk Mahawangsa Lambak kelas 3 setinggi-tinggi menyembahkan ucapan menjunjung kasih ke hadapan Majlis Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah di atas kurnia komputer riba dan data internet kepada para guru di sekolah-sekolah kerajaan. Menjunjung kasih. Kami dari Sekolah Menengah Berakas setinggi-tinggi menyembahkan ucapan menjunjung kasih ke hadapan Majlis Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah di atas kurnia komputer riba dan data internet kepada para guru di sekolah-sekolah kerajaan. Menjunjung kasih. Teknologi dan inovasi memainkan peranan penting semasa pandemik terutama dalam memperluaskan perkhidmatan-perkhidmatan awam dan infrastruktur yang diperlukan oleh golongan wanita dan remaja. Perkara tersebut antara yang dibincangkan semasa majlis secara maya Anjuran Suruhanjaya Tinggi Republik Rakyat Bangladesh di negara Brunei Darussalam. Majlis diadakan sempena Hari Wanita Antarabangsa. Majlis secara dalam talian tersebut disertai oleh sekumpulan profesional dari Republik Rakyat Bangladesh dan negara Brunei Darussalam dengan tajuk Break the Bias. Antara yang dibincangkan termasuk pembelajaran secara dalam talian, kepimpinan, literasi digital dan kesihatan mental. Menyertainya Puan Terutama Nahinda Rahman Shumona, Pesuruhjaya Tinggi Republik Rakyat Bangladesh ke negara Brunei Darussalam dan Yang Berhormat Dayang Khairunisa binti Awang Haji Ash'ari, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Juga bersempena Hari Wanita Antarabangsa, Bank Islam Brunei Darussalam BIBD melalui kempen mampan kebangsaan Siri SME 360
meneruskan EcoChat Series dengan ceramah khas dengan tema kesaksamaan gender hari ini untuk kemampanan hari esok. Majlis merupakan anjuran bersama Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Dalam ucapannya, Yang Berhormat Dayang Khairunisa binti Awang Haji Ash'ari, Ahli Majlis Mesyuarat Negara, mengongsikan pelbagai inisiatif mampan di negara ini diketuai golongan wanita, termasuk pertubuhan bukan kerajaan, NGO, kerajaan dan akademik. Sesi perbincangan turut melibatkan pertubuhan belia dan Sekretariat Perubahan Iklim Negara Brunei Darussalam ke arah mempertingkatkan pendidikan dan kesedaran, merealisasikan aspirasi serta matlamat kerajaan 2030 dan sifar bersih 2050. Juga menyertai Dayang Haja Nur Ashikin binti Haji Johari, Setiausaha Tetap Kemasyarakatan dan Kebudayaan, Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Sementara itu, Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan melalui Jabatan Pembangunan Masyarakat JAPIM mengadakan forum bertajuk Penglibatan Lelaki dalam Menyokong Kaum Wanita. Juga diadakan bersempena sambutan Hari Wanita Antarabangsa. Forum secara maya itu berlangsung pagi tadi. Topik penglibatan lelaki dalam menyokong kaum wanita yang dibincangkan dalam forum ini memfokuskan cara untuk menyokong wanita dalam situasi pandemik COVID-19. Ahli-ahli panel juga membincangkan perkara yang perlu diterapkan untuk mencapai keharmonian rumah tangga dalam situasi jika suami dan isteri bekerja sebagai barisan hadapan.